Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. So, saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so hari ini kita berada di last subtopik untuk chapter yang ke-6 iaitu integration. Subtopik yang terakhir ini adalah berkaitan dengan integration as an antiderivative. Okay, sebelum kita akan memulakan kita punya last chapter untuk kita punya subjek iaitu chapter yang ke-7 trigonometry. Okay, esok insya-Allah. So hari ini kita akan habiskan dulu subtopik terakhir iaitu integration as an antiderivative. So before this, masa kita membincangkan introduction of integration, apa dia integration itu, saya dah terangkan yang integration ini adalah opposite process of differentiation. Okay, if before this we have equation y, we have an equation y equal to 5x power of 3 plus 4x plus 3 for example. Okay, when we do a process of differentiation, okay, differentiation, pembezaan, okay, dalam bab yang ke-5 kita belajar differentiation process. So when we are doing the process of differentiation on y, what we will have in return adalah dy dx. Okay, di mana dy dx ini adalah differentiation of y with respect to x. Dan proses yang kita akan buat adalah kita akan darab ke depan. So kita akan dapat 15x kuasa dia kita tolak 1. So 15x kuasa 2 tambah dengan 4 dan differentiate constant, you will always get the 0. Okay, and in chapter 6, we are learning on the topic of integration, di mana proses integration ini adalah reverse process of differentiation. So, kalau daripada y dapat dy dx, bila kita integrate dy dx, kita akan dapat balik y. Okay, dengan menggunakan proses of integration, di mana proses of integration ni adalah reverse process atau kita panggil antiderivative. Apa maksud antiderivative? Dia batalkan proses differentiation. Itu maksud antiderivative. Okay, dia buat proses differentiation, tapi bila kita buat pengamiran, dia akan batalkan proses differentiation dan kembalikan kepada persamaan asal iaitu y. Itu yang dimaksudkan sebagai process of integration adalah antiderivative ataupun opposite of the differentiation process. Okay, so the expression integration of fx, katakanlah kita ada function fx. Okay, expression integration of a function fx is read as the antiderivative of f with respect to x. Maksudnya kalau kita ada function fx, bila kita buat proses differentiation, apa yang kita akan dapat adalah f prime x. Okay, differentiate f, kita dapat f prime x. Okay, and because of the process of integration is the reverse or antiderivative process, so when we are doing the process of integration on f prime, what you will get in return is the original equation fx. Okay, so the differential dx serve to identify x as the variable of integration. Maksudnya, kita tengok dekat belakang ni, kalau dia kata dx, maksudnya kita kena kacau nilai x lah. Okay, kita dah terangkan sebelum ni. The term indefinite integral is a synonym for antiderivative. Indefinite maksudnya dia tak ada apa-apa limit. Okay, integral tu tak ada limit, so kita panggil dia indefinite integral. So itu adalah kebiasaannya, kita akan buat integration without any limits. Okay, integration as an antiderivative. So the graph of the function, okay, katakanlah kita ada function y sama dengan 3x square plus 4. Okay, let us call this the initial condition for the function. So dia bagi tahu kita ada graph. Graph tu adalah graph, katakanlah kita ada curve. Okay, curve ni punya persamaan adalah y sama dengan 3x square tambah 4. Okay, y ni adalah 3x square tambah 4 dan di atas curve y ni ada point 216. Ini kita panggil sebagai initial condition. Okay, initial condition nama dia. Bila kita differentiate y, okay, kita ada y sama dengan 3x square plus 4.
Bila kita differentiate y, kita akan dapat dy dx. Okey, dy dx adalah differentiate 3x square, awak dapat 6x. Differentiate 4, awak dapat kosong. So, awak dapat dy dx sama dengan 6x. Kalau kita nak dapat kembali persamaan curve, kita nak dapat balik yang ini, apa kita kena buat? Kita kena integrate kepada x. So, bila awak integrate 6x kepada x, okey, awak akan dapat 6x kuasa 2 bahagi 2 tambah dengan c. C ini adalah constant yang kita tak tahu nilai dia. So, dekat sini awak dapat, awak punya y adalah, sebab kita integrate dy dx, kita dapatlah balik y. So, y awak adalah this one. 6 bahagi 2, 3x square tambah c. Tengok persamaan asal tadi 3x square tambah 4. Tapi bila awak integrate, awak dapat 3x square tambah c. So, kita tak tahu c kita berapa. Kita tak boleh teka. Macam mana kita nak tahu c kita berapa? Itulah gunanya initial condition. So, sekarang dia bagi initial condition 2, 16. Maksudnya nilai x sama dengan 2. Nilai y sama dengan 16. So, apa yang kita kena buat kalau kita nak cari nilai c adalah kita gantikan nilai x dan nilai y. So, sekarang nilai y adalah 16 sama dengan 3. X kita adalah 2 kuasa 2 tambah c. Okay, so 2 kuasa 2, 4. 4 darab 3, 12. So, awak ada 16 sama dengan 12 tambah c. Positif 12 pindah sebelah jadi negatif. 16 tolak 12 sama dengan c. So, awak dapat c sama dengan 4. So, bila awak dapat sama dengan 4, c sama dengan 4, awak gantikan dekat sini. Awak akan dapat persamaan awak y sama dengan 3x square tambah 4. Dapat balik persamaan asal. Itu yang kita panggil sebagai antiderivative. Maksudnya bila kita buat proses integration, kita akan dapat semula persamaan asal sebelum kita buat proses differentiation. Okey. So, katakanlah kita ada more information, kita boleh mencari C. Contohnya tadi kita ada initial condition. Okey, kalau kita tak ada initial condition, kita tak tahu nilai C tu berapa, kita tak boleh main teka je. Okey, any constant dia boleh jadi any constant. Dia boleh jadi 400, 4000, 40, 4, 30, 32, semua boleh. Okey, so bila kita ada more information, dan kita bolehlah mencari dia punya nilai constant dan kita boleh dapatlah dia punya persamaan asal. Contohnya, soalan bagi kita y prime equal to 2x and y equal to 4 when x equal to 1. So, ini adalah condition. Dia bagi tahu bila y sama dengan 4, x sama dengan 1. Dia bagi kita y prime sama dengan 2x. Y prime ni dia samalah dengan dy dx. So, bila soalan minta kita cari persamaan y, maksudnya kita kena integrate y prime, okay, supaya kita dapat y. So, integrate 2x, awak akan dapat 2x kuasa 2 bahagi 2 tambah c. Okay, so yang ini boleh potong, awak dapat y sama dengan x kuasa 2 tambah c. Persoalannya sekarang, apa nilai C kita? So, untuk kita mencari nilai C, kita perlukan informasi ataupun maklumat yang lebih banyak. So, sekarang dekat dalam soalan, dia dah bagi maklumat bila Y sama dengan 4, X sama dengan 1. So, apa kita boleh buat? Kita boleh gantikan nilai Y dan X ke dalam persamaan ini untuk kita cari nilai C. So, Y sama dengan 4, X sama dengan 1. So, 1 kuasa 2 tambah C. So, 4 sama dengan 1 tambah C. Positif pindah sebelah jadi negatif. So, 4 tolak 1 sama dengan C. Awak dapat C sama dengan 3. So, bila kita dah dapat nilai C sama dengan 3, gantikan dekat sini. So, persamaan Y awak adalah X square plus 3. Inilah dia jawapan dia. Okay. Dan informasi yang lebih banyak itu kita gunakan untuk kita cari apa dia nilai constant setiap kali kita lakukan proses integration. Okey kelas, tengok soalan ni.
if the graph of f passes through point 16. So ini adalah informasi. Dia bagi tahu graf tu melalui point 16, maksudnya nilai x. Maksudnya nilai x sama dengan 1, nilai y sama dengan 6. Okey, y sama dengan 6. Okey, and slope of a tangent is 2x plus 1. Okey kelas. Ini awak kena ingat balik. Masa kita ada line of tangent dulu, okey, so kita ada curve. Kat bawah curve ada line of tangent. Macam mana cara kita cari gradient of the tangent? Kita buat proses differentiation. Di mana gradient of tangent ataupun m, dia adalah sebenarnya the derivative differentiation. Okay. So, bila soalan bagi kita slope of a tangent, maksudnya dia bagi kita dy dx. Sebab slope adalah dy dx. Sekarang dia bagi tahu slope adalah 2x tambah 1. So, maksudnya dy dx adalah 2x tambah 1. Okey. Dia suruh kita cari f2. Apa maksud f? Fx sama juga dengan y. Okey. Fx sama juga dengan y. Sekarang kita ada dy dx. Macam mana kita nak cari y? Kita kena integrate dy dx. Integrate dy dx awak akan dapat y. Okey. So awak integrate 2x, awak akan dapat 2x kuasa 2 bahagi 2. Integrate 1, awak akan dapat 1x plus dengan c. Okey. Sekarang ni kita nak kena cari dulu nilai C. So, nak cari nilai C, kita kena gunakan maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia bagi bila X sama dengan 1, Y sama dengan 6. So, apa yang awak kena buat? Gantikan X sama dengan 1, Y ni gantikan sama dengan 6 untuk kita cari nilai C. So, sekarang Y kita 6 sama dengan 2. 1 kuasa 2 bahagi 2 tambah dengan 1 tambah dengan C. So, 1 kuasa 2, 1. Ini boleh potong. 1 tambah 1, 2. So, you have 6 equal to 2 plus C. Therefore, you have your C is equal to 6 minus 2. C equal to 4. So, bila awak dah dapat C equal to 4, awak gantikan dekat sini. Awak dapatlah persamaan Y awak adalah X kuasa 2. Yang ini boleh potong. Tambah dengan X tambah dengan 4. Okey, sekarang ni ingat saya cakap tadi Y sama juga dengan Fx. So, kalau awak nak tulis, awak boleh tulis dekat sini Fx sama je. Ni Fx. Y dengan Fx adalah benda yang sama, cuma simbol. Kalau Y, okey, kalau Y kita differentiate dapat dy dx. Kalau F kita differentiate kita dapat F prime, tapi dia adalah benda yang sama. Sekarang soalan tak minta Fx, tapi soalan minta F2. F2. Apa maksudnya? Maksudnya setiap nilai X awak ganti dengan 2. Dekat sini ganti dengan 2, dekat sini ganti dengan 2. So, bila kita ganti dengan 2, kita akan dapat 2 kuasa 2 tambah 2 tambah 4. So, awak dapat 4 tambah 2, 6 tambah 2, 10. Maksudnya F2 is equal to 10. Dapat nilai. Okay, so awak kena faham bila soalan bagi kita slope of tangent, bermaksud equation ini adalah dy dx. Kerana kita dah belajar sebelum ni, apabila kita nak mencari gradient of tangent line, kita perlu melakukan proses of differentiation. So maksudnya gradient of tangent line adalah equation yang telah pun melalui process of differentiation. So, bila kita nak dapat balik persamaan asal, apa yang kita kena buat adalah kena buat process of integration. Okay, kelas. Tengok example next. Okay. If the slope, again, dia kata, if the slope of a curve fx at the point 1, -4 is 3, find the equation of fx. Dia bagi tahu, slope of a curve at the point 1, 1x ni maksudnya x sama dengan 1, y sama dengan -4. Dia bagi tahu slope-nya adalah 3. Slope apa dia? Slope tu gradient. Gradient apa dia? Gradient adalah dy
dx. Dia bagi tahu dy dx sama dengan 3. Okey, ataupun dy dx ni kita boleh tulis dia sebagai f. Sebab dia guna function f, kita boleh tulis dia sebagai f prime x. Sekarang dia suruh kita cari equation asal fx. So macam mana nak buat? Kita kena integrate. Okay, so integrate 3, awak akan dapat 3x tambah c. Awak dah dapat dah fx. Masalahnya sekarang kita ada c. So macam mana nak cari c? Kita kena gunakan maklumat tambahan yang dia bagi, iaitu apabila nilai x sama dengan 1, nilai y sama dengan negatif 4. So kita gantikan dekat sini. Okay, so y ini sama dengan fx. Ingat y dengan fx adalah benda yang sama. So dia kata y sama dengan negatif 4, maksudnya fx pun negatif 4 lah. Okay, so 3x kita 1 tambah dengan c. So kita ada negatif 4 sama dengan 3 tambah c. Positif pindah sebelah negatif. So negatif 4 tolak 3 sama dengan c. So c kita sama dengan negatif 7. Bila awak dah dapat nilai c, awak gantikan dekat sini. So awak dapatlah awak punya fx equal to 3x minus 7. Okay, 3x minus 7. Okay, another example, the last one. Given the second derivative of fx is 2. Apa maksud second derivative? Kalau kita ada persamaan fx, sekali differentiate awak dapat f prime x. Second time kita differentiate, kita akan dapat f prime prime x. Sekarang kelas, soalan bagi kita f prime prime, double prime, sebab dia kata the second derivative. Derivatif yang kedua. So, derivatif yang kedua dia bagi tahu sama dengan 2. If the slope of the function at the point 2, negative 3 is negative 6. Okay. Okay, so sekarang dia kata slope of the function at the point 2, negative 3. Ini maksudnya x sama dengan 2. Y sama dengan negatif 3. Dia bagi tahu slope adalah negatif 6. Slope apa dia? Slope tu kecerunan. Kecerunan apa dia? Kecerunan tu adalah f prime ataupun dy dx. So f prime sama dengan negatif 6. Dia suruh kita cari this one. So kita kena buat satu-satu. Kita tahu yang proses integration ni adalah reverse. Kalau kita integrate yang ini, kita dapat yang ini. Okay, so integrate 2, awak akan dapat 2x tambah c. Okay, so sekarang awak punya persamaan adalah 2x tambah c. Okay, 2x tambah c. 2x tambah c sama dengan this equation, nilai dia. Okay, sebab bila awak integrate f prime, awak dapat f double prime, awak dapat f prime. F prime awak negatif 6. Awak integrate 2, awak dapat 2x tambah c. So 2x tambah c sama dengan negatif 6. Ini persamaan yang pertama. Okey, ini persamaan yang pertama. Kita dapat 2x tambah c sama dengan negatif 6. Okey kelas. Persamaan yang kedua, awak integrate yang ini, awak dapat fx. Okay, so integrate negatif 6, awak akan dapat negatif 6x plus c. Ini adalah fx. Okay, ini adalah fx. So sekarang, dia dah bagi kita maklumat ketika x sama dengan 2, y sama dengan negatif 3. Okay, so ketika x sama dengan 2, x sama dengan 2, maksudnya kat sini negatif 6 darab dengan 2, y sama dengan 3. So fx kita adalah 3 tambah dengan c. So awak dapat 3 sama dengan negatif 12 tambah c. So negatif 12 pindah sebelah jadi positif. 3 tambah 12 sama dengan c. C sama dengan 15. So kita gantikan balik dekat sini. Awak dapatlah equation awak fx sama dengan negatif 6x tambah 15. Tak ada kaitan dengan equation ni, cuma maklumat sahaja. So apa yang kita boleh buat conclusion adalah, sebenarnya untuk soalan ni, kalau awak keliru, saya ulang balik semula. Dia hanya nak bagi tahu kita bahawa integration itu sebenarnya adalah process of antiderivative. Okey, dibagi kepada kita second derivative, iaitu
f double prime x, di mana second derivative ni dia berasal daripada function yang utama, yang original fx. Fx, bila kita buat differentiation, kita dapat f prime x. F prime x, bila kita buat differentiation, sekali lagi kita dapat f double prime x. Ini maksudnya second derivative. So, bila kita buat proses integration, reverse, kita integrate f double prime, kita dapat dulu f prime. Integrate f prime, kita dapat pula the original equation fx. Okay, dan disebabkan soalan dah bagi tahu slope. Slope mestilah f prime dy dx sekali sahaja, first derivative. Dia dah bagi tahu slope of the function at the point 2, -3 is -6. So, slope dia adalah -6. Okay, so soalan minta kita cari fx. So, nak cari fx, apa yang kita kena buat adalah kita kena integrate f prime, kita dapatlah balik fx. Itu yang dinamakan sebagai anti-derivative process.